Nabi SAW menjaga hukuman giliran jadi hari yang gilir Nabi mainlah kat Maimunah kan. Maka Maimunah kata kat Nabi, qalat, berkatalah oleh Maimunah, asy'arta kalau bahasa asy'arta tu hamzah istifham. Asy'arta, adakah engkau tahu wahai Rasulullah? Itu ya Rasulullah, inni a'taqtu walidatan, aku memerdekakan seorang hamba. Hamba aku ni, tahu tak wahai Rasulullah, saya merdekakan seorang hamba. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa fa'alti, adakah engkau buat wahai Maimunah lagu tu kan? Buat sungguh ke? Gitu. Itu maksud. Awa fa'alti, buat sungguh ke? Itu maksud. Maka panggil Maimunah pun kata, qultu na'am. Kata Maimunah, na'am, ya, saya merdekakan dah seorang hamba ni. Qala, jawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innaka, amma ni adakah bahasa mudahnya alangkah baik yang gitulah. Innaka law a'taitiha, jikalau engkau bagi akannya, akan walidah tadi, akhwalaka, akan akhwal ni akan kerabat engkau daripada sebelah mak, tu dipanggil akhwal. Akhwal tu adik-beradik belah mak, adik-beradik belah mak, tu dipanggil mak menakan belah mak ni dipanggil khalah. Khalah tu mak menakan belah mak. Kalau ammah tu mak menakan belah ayah. Tu khalah tu mak menakan belah mak. Jadi kata Nabi SAW, engkau bagi, kalau engkau bagi dekat adik-beradik kau tu, hamba tu, kau sedekah kat depa, kana a'zama li ajrika, nescaya adalah hak tadi tu lebih besar pahala li ajriki, bagi ajriki, bagi pahala kau. Maksudnya sini menunjukkan dalil kepada kita disunatkan kita sedekah kepada adik-beradik, itu lebih afdal berbanding kita sedekah kepada orang luar. Adik-beradik yang susah. Sebab ada satu riwayat dalam Tirmizi tu, dalam Jami' Tirmizi, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, sedekah kat orang miskin sedekah, wa 'ala zirahimi sadaqatun wasilatun, sedekah dekat orang yang ada adik-beradik dapat dua pahala. Pahala sedekah satu, pahala silaturrahim satu. Maka Nabi nak ajak kepada Maimunah radhiyallahu anha, kalau sedekah ke adik-beradik pahala besar lagi. Maksudnya kemungkinan besar Maimunah ni adik-beradik dia ada juga hak susah. Maka Rasulullah kata, alangkah baik kalau sedekah kat depa dapat dua pahala. Pahala sedekah satu, pahala silaturrahim satu. Bila kita bagi ke adik-beradik kita ni, dia seronoklah sikit dengan kita, daripada kita bagi pada orang luar kan. Itu maksud. Jadi itu nak kata salah satu cara untuk menyambung tali silaturahim adalah bagi sedekah, bagi zakat kepada adik-beradik kita. Boleh bagilah pada adik-beradik kita, kita tak wajib tanggung nafkah dia, tak wajib. Tapi kalau ke anak kita tak boleh lah. Bagi atas nama dia miskin tak boleh. Tapi kalau bagi atas nama dia fi sabilillah, yang tu boleh. Anak kita fi sabilillah, kita bagi kat dia atas nama tu, yang tu boleh. Boleh seorang ayah bagi zakat kepada anak atas nama fi sabilillah. Fi sabilillah mengikut takrif yang paling afdal, paling muktamad, perang fi sabilillah. Orang semua orang ada hang bagi zakat kat anak hang, mana boleh bagi zakat kat anak hang? Memang tak boleh. Bagi atas nama fakir miskin tak boleh. Tapi kalau bagi atas nama dia fi sabilillah boleh. Bagi atas nama dia Ibnu Sabil, hilang tak ada bekal pada tengah jalan, kita transfer duit kepada dia atas nama duit zakat. Sebab dia Ibnu Sabil, hilang bekal di tengah jalan, tak ada bekal habis di tengah jalan, boleh. Yang tu boleh, atas nama tu boleh. Jangan atas nama fakir, jangan atas nama miskin. Itu sahaja. Selain daripada tu boleh. Kalau ada
Ni pun sama. Kita bagi zakat kepada adik-beradik kita, afdal. Jadi itu teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Maimunah. Daripada hadis ni juga Maimunah dia ambil pendekatan, bila dia buat benda tu dia beritahu juga sepatah dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok Rasulullah tak perasan ada seorang hamba dia sudah merdekakan, dan Rasulullah pun tak marah pun dia merdekakan hamba tu. Maksudnya Rasulullah bagi juga keputusan tu isteri Rasulullah buat. Gitu. Pasal mudah jadi tu lah. Siapa buat keputusan tu? Isteri Rasulullah. Walaupun kalau ikut keputusan itu, keputusan suami, kalau ikut suami lah. Tapi ada setengah-setengah keadaan Rasulullah bagi kebebasan kepada isteri baginda untuk buat keputusan. Contohnya macam dekat Maimunah, Rasulullah tak marah pun, tak marah. Cuma kalau sedekah tu dekat adik-adik lagi elok. Itu maksud. Rasulullah marah tak marah kan? Tak apa. Maksudnya kita pun sama lah. Dekat isteri kita tu kita bagilah juga satu dua benda dia buat keputusan. Tak apa, tak ada masalah. Muttafaqun alaih. Hadis tu dipersepakati Bukhari dan Muslim. Wa an Asma binti Abi Bakar wa bi ilaihi daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiqi, daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma ni panggil kakak Sayyidah Aisyah. Ada kata dia lebih tua daripada Sayyidah Aisyah itu sebanyak 10 tahun. Jadi kalau Aisyah umur 10 tahun, dia umur berapa? Dia umur 20 tahun. Dia umur 20 tahun. Ini Asma. Tapi mak lain-lain lah. Adik-beradik seibu lah. Adik-beradik seibu. Baik. Jadi ini Asma. Asma ni dia punya gelaran dia dipanggil Zatu Nitaqai ni. Orang yang ada dua tali pinggang. Dua tali pinggang ni maksudnya masa hijrah itu Abu Bakar dengan ayah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dia bawa bekas benda, bubur air, bubur makanan. Jadi bila dia nak tutup, dia punya penutup tu tak ada tutup, tak ada penutup. Maka dia ambil tali pinggang yang dia duk ikat dekat dia punya pinggang, dia koyak dua. Maka satunya dia buat sebagai penutup, satunya dia buat sebagai tali pinggang balik. Maka sebab tu dipanggil Zatu Nitaqai ni. Perempuan yang ada dua tali pinggang. Ini cerita Sayyidah Asma. Masa dia hijrah pergi ke Madinah, dia tengah mengandung anak dia Abdullah bin Zubair. Zubair tu suami dia, Zubair bin Awam, salah seorang ahli syurga yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Dia sampai Madinah, anak dia lahir, Abdullah bin Zubair ni lahir. Jadi Abdullah bin Zubair ni awal-awal baby yang lahir dalam Islam selepas hijrah. Selepas hijrah, kalau orang tanya lah, awal-awal bayi yang lahir semasa hijrah, bayi yang paling-paling awal kali lahir adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Habis itu. Jadi Abdullah bin Zubair itu dengan Nabi SAW pun ada hubungan jugalah. Daripada segi hubungannya, Asma dengan Nabi jadi kakak ipar kan? Kakak ipar, adik ipar. Tu. Abdullah bin Zubair dengan Nabi jadi ipar. Jadi pak menakan juga. Jadi pak menakan, pak menakan sabit yang lebih kurang lah. Lebih kurang. Jadi ada hubungan. Ini kisah Asma. Kata Urwah bin Zubair. Urwah ni adik-beradik Sayyidina, adik-beradik Abdullah bin Zubair juga, anak bagi Asma juga. Urwah bin Zubair kata, balaghat Asma'u mi'ata sanatin. Umur Asma sampai umur 100 tahun. Lam yasqut laha zinnun. Gigi pun tak jatuh, gigi pun tak gugur. Ini kemuliaan Asma. Tak kata dia mulia tak mulia, masa dia dah sampai umur dah 100 tahun, anak dia kata gigi dia pun tak jatuh. Maksudnya gigi dia pun tak ada hilang, tak ada, sempurna. Akal dia pun sihat, tak ada masalah. Pokok lah nak jadi nyanyuk apa-apa tak ada. Ini Asma binti Abi Bakar. Dia riwayat hadis Nabi SAW lebih kurang 56 hadis. Banyak juga. Lebih kurang 56 hadis. Ini cerita dia ni. Apa dia? Qadimat alayya ummi. Telah datanglah di atas aku, kata Asma lah. Datang di Madinah lah. Oleh ibu aku.
Wahia musyrikatun, sedangkan ibu aku tu wahia ummi tu masih lagi syirik. Maksudnya masih lagi kafir. Mak aku mai kat aku, yang satu mak aku kafir lagi. Nak ada setengah ulama kata mak panggil ni mak ni Abu Bakar cerai lah ni. Nah, Abu Bakar cerai. Jadi hadis ni ada kata mak dia masuk Islam. Ada kata tak. Kebanyakan riwayatnya termasuk dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata mak bagi Asma ni kafir sampai ke mati. Sebab itu Abu Bakar cerai. Jadi tak ada hubungan lah dengan Abu Bakar tu. Tapi asalnya isteri Abu Bakar juga. Tapi maksudnya tak Islam lah. Muktamadnya tak Islam. Tapi mak dia main lah. Masa tu mak dia kafir, memang kafir. Sampai matilah kafir bahasa mudahnya. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang pada ketika perjanjian damai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa perjanjian damai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah. Masa tu keadaan gencatan senjata selama 10 tahun lah. Walaupun musyrikin tak hormati pun, tak sampai 10 tahun perang pula untuk pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah tu ada setengah ulama kata dianggap sebagai perang juga, ada kata tak. Tapi asalnya perjanjian Hudaibiyah gencatan senjata selama 10 tahun. Masa itulah yang panggil Pak Asma datang. Mak dia datang jumpa dengan Asma. Apa tujuan mak dia datang tu? Mak dia minta duit daripada Asma. Minta duit kat anak. Moga anak ada duit, mak pun main. Mak main nak duit lah bahasa mudahnya. Bahasa mudahnya macam tu. Ada juga setengah kata mak dia main untuk bagi hadiah kat dia, bagi benda kat dia. Ada kata gitu. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta fatwa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaftaitu tu fatwa. Qultu, aku kata, aku tu Asma lah kata, qadimat alayya ummi, datang atas aku mak aku mai. Mak aku mai. Ada setengah riwayat kata mak dia mai dengan pak dia, dengan pak tiri dia. Ada kata maksudnya mak dia menikah baru kan. Pak tiri. Wahia raghibatun, sedangkan mak aku itu raghibah. Raghibah tu tengok dalam nombor 2 tu. Ai tami'atun, tamak suka fima indi, pada benda hak duk kat aku. Tas'aluni auna, mak aku minta tolong kat aku. Maksudnya mak dia main minta peruntukan. Mak dia susah lah masa tu. Mak dia main minta duit sikit lah kat Asma. Asma ada duit, gitu. Jadi mak dia main, orang ribah tu main untuk minta sumbangan lah kat dia. Jadi Asma pun fikir nak bagi ke tak bagi ni. Mak aku ni kafir, aku ni Islam, nak bagi ke tak bagi. Maka panggil Asma tanyalah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu adik ipar Asma lah. Adik ipar Asma. Nah, sebab Nabi menikah dengan adik dia yang sebapak tu, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tanyalah iparnya, Asma tanyalah iparnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, afa asilu ummi, adakah aku boleh bersedekah dekat mak aku sedangkan mak aku kafir? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Nabi, ya, boleh, tak ada masalah. Ini dalil kata kalau orang tu masih Islam, mak dia masih lagi kafir, bolehlah disambung tali silaturrahim, tak ada masalah apa. Dapat pahala tak kita sedekah pada orang kafir? Dapat. Kita tengok Hindu tu susah, kita ambil lah duit dia sikit bagi kat dia. Dapat pahala tak kita sedekah kat dia? Dapat. Walaupun dia tak ada hubungan dengan kita pun dapat. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun, kan? Setiap benda orang yang ada perasaan, sedekah kita pada setiap hati yang basah. Hati basah ni ada perasaan lah. Binatang, kafir, kita sedekah kepada dia. Kafir zimmi itulah, maka dikira dapat pahala. Kata Nabi, ajrun, ada pahalanya. Apatah lagi untuk mak ni pula, mak yang belum masuk Islam ataupun kafir terus. Boleh tak seorang mu'allaf bagi sumbangan kepada mak dia? Boleh. Asma bagi juga sumbangan kepada mak dia. Tapi baguslah dia tanya Nabi SAW. Kalau dia tak tanya, tak tahulah kita hadis ni. Tapi dia tanya, kata Rasulullah, na'am,
Sili ummaki, hendaklah engkau sambung akan ibu engkau. Sambung tu maksudnya sambung tali silaturahim dengan mak kau. Jadi hadis ni menunjukkan harus kita bersilaturahim dengan ahli kerabat yang kafir. Tu. Ada setengah riwayat kata mak dia di sini, ada kata bukan mak kandung, ada kata mak susu. Dia bisa susu dengan mak tu. Tapi kata Imam Nawawi, as-sahihu al-awwalu, yang paling sahih adalah pandangan yang pertama, dengan maksud mak kandung, bukan mak susu. Ada kata mak susu, mak susuan. Dulu dia bisa menyusu dengan mak ni. Jadi mak ni yang main minta. Kalau mak susu, maksudnya bukan isteri Abu Bakar lah. Kalau mak susu, tapi itu pandangan tu lemah. Pandangan yang muktamad adalah mak kandung, bekas isteri Abu Bakar. Cuma Abu Bakar talak dah masa ketika zaman jahiliyah. Maksudnya sebelum Abu Bakar Islam, Abu Bakar dah cerai dah mak ni. Tapi mak ni masih ada hubungan lagi dengan Asma' ni lah, masih kenal lagi. Dengan Aisyah tak ada hubungan apa lah, sebab Aisyah mak lain. Faham? Tak kita nak kata, oh ni mak Aisyah juga ni. Bukan. Dia bukan mak Aisyah. Aisyah dia mak lain. Abu Bakar dia menikah ramai. Maksudnya Aisyah dengan Asma' tu adik-beradik sebapa, ibu lain-lain. Adik-beradik sebapa. Itu cerita dia. Habis. Wa an Zainab as-Saqafiyah, daripada Zainab as-Saqafiyah. Saqafiyah tu panggil Bani Saqif. Bani Saqif. Imraati Abdullah bin Mas'ud. Oh, ini isteri Abdullah bin Mas'ud, isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha. Itu cara dia. Kalau suami pun sahabat, isteri pun sahabat, kena sebut gitu. Radhiyallahu anhu wa anha. Jangan jadi radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma boleh. Tapi sini Imam Nawawi sebut radhiyallahu anhu wa anha. Jadi anhu tu rujuk pada Abdullah bin Mas'ud, wa anha tu rujuk pada isteri dia, Zainab as-Saqafiyah. Zainab as-Saqafiyah. Baik. Qalat, berkatalah Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna. Nabi kata Zainab, aku dengar Rasulullah kata, ya ma'syaran nisa, hendaklah kamu semua bersedekah wahai segala orang perempuan, walau min huliyikunna, sekalipun daripada barang-barang kemas kamu semua. Nabi anjurkan kepada orang perempuan untuk bersedekah. Ya ma'syaran nisa, sedekahlah walaupun daripada barang-barang perhiasan kamu. Baik. Qalat, berkatalah oleh Zainab, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, aku pun balik jumpa suami aku Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu, maka aku kata baginya, bagi Abdullah bin Mas'ud, innaka rajulun khafifu zatil yadi, sesungguhnya engkau wahai Ibnu Mas'ud lelaki yang ringan tangan. Laki yang ringan tangan ni jangan cerita Melayu. Laki ringan tangan ni dengan maksud apa? Duit kau perlu ada. Ibnu Mas'ud ni dia bukanlah orang senang sangat. Orang ni, tapi orang hebat Ibnu Mas'ud ni. Zatul yadi tu, khafifu zatul yadi tu dengan maksud duit tak perlu ada. Dia kata gitu lah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bersedekah. Fa'tihi, maka hendaklah kau pergi jumpa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alhu, maka hendaklah kau tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana ni. Rasulullah kita suruh kita sedekah ni, kita dah tak ada apa macam mana nak buat? Itu. Jadi Zainab as-Saqafiyah, dia minta suami dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kita sambung panjang sikit. Ilmu itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta